Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Cikgu Ayanti. Okey, baiklah, hari ini cikgu ingin menerangkan mengenai bab 3, melaksanakan pengiraan allowance ataupun pelepasan bagi cukai individu. Okey, hasil pembelajaran. Di akhir pembelajaran diharap agar pelajar dapat menghubung kait konsep percukaian dengan maklumat percukaian individu C3 PLO3. Kedua, menyelesaikan pengiraan cukai individu berdasarkan maklumat percukaian mengikut peraturan serta melengkapkan borang cukai pendapatan individu merujuk kepada undang-undang dan peraturan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN P3 PLO6. Dan yang ketiga, akur perubahan dan peraturan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN A2 PLO7. Tujuan adalah kertas penerangan ini bertujuan untuk membantu para pelatih dalam menguasai pengetahuan dan kefahaman tentang jenis-jenis allowance, pelepasan dibenarkan, kadar allowance, pelepasan dibenarkan serta kategori allowance ataupun pelepasan yang dibenarkan. Okey, pertama sekali kita perlu mengenal pasti pengiraan allowance ataupun pelepasan yang dibenarkan. Okey, dekat sini ada 3 jenis kategori allowance ataupun pelepasan yang dibenarkan untuk mengurangkan cukai untuk individu, di mana dekat sini bila kita kira pendapatan individu tu, dan kita perlu tolakkan dulu dengan kesemua allowance ataupun pelepasan yang dibenarkan ini untuk mengurangkan jumlah untuk kita bayar cukai. Jadi ini adalah 3 kategorinya. A adalah pelepasan peribadi, B adalah rebate dan C adalah derma dan hadiah. Jadi kita pergi dulu kepada bahagian A, iaitu pelepasan peribadi. Okey, ini adalah merupakan pelepasan diri A. Pertama sekali kita lihat kepada pelepasan diri. Menurut Seksyen 46 ACP 1967, setiap individu akan diberikan pelepasan diri dengan tujuan untuk mengurangkan pendapatan boleh cukai. Nilai tambah akan diberikan jika individu berkenaan adalah cacat ataupun kurang upaya. Untuk ini anda boleh merujuk kepada Nota 1 dan Nota 4 pelepasan cukai individu pemostatin untuk 2019 hingga 2009. Untuk penerangan lebih lanjut, cikgu akan terangkan di video lagi satu. Okey, next. Kedua adalah pelepasan isteri ataupun bekas isteri. Menurut Seksyen 47.1 ACP 1967, individu layak menuntut pelepasan isteri jika isterinya tidak bekerja dan juga apabila isteri memilih untuk membuat taksiran bersama. Nilai tambahan akan diberikan jika isteri cacat. Untuk ini anda boleh rujuk kepada Nota 13 dan Nota 12 dan 13 pada tahun 2016 dan 2019. Dan anda rujuk Nota 15 dan 16 untuk taksiran 2010 dan 2015, serta anda boleh rujuk Nota 13 dan Nota ke-14 untuk tahun 2009. Okey, ketiga adalah pelepasan suami. Mulai tahun taksiran 2002, apabila isteri bekerja dan si suami tidak bekerja kerana kurang upaya, isteri layak menuntut pelepasan suami. Dekat sini kan dia ada 2 kategori. Sama ada suami tu dia tidak bekerja disebabkan dia kurang upaya ataupun disable, OKU lah orang panggil. Ataupun suaminya tidak bekerja disebabkan atas alasan lain. Mungkin macam setengah tu isteri bekerja, maksudnya isteri yang sumber pendapatan utama untuk keluarga, manakala suami tu pula menjadi suri rumah ataupun pendapatannya kurang. Macam orang kata adalah sebab-sebab tertentu menyebabkan suami tu tak boleh kerja, ada atas sebab-sebab yang tertentu.
dan si isteri tu memang bekerja dan layak membayar cukai, maka isteri boleh menuntut pelepasan terhadap suami. So anda untuk yang ni anda boleh lihat kepada nota 12 dan nota 13 untuk tahun 2016 dan hingga ke 2019. Untuk nota 15 dan nota 16 pula anda rujuk kepada tahun 2010 dan hingga 2015, manakala nota 13 dan nota 14 pada tahun 2009. Jadi lebih lanjut lagi cikgu akan terangkan untuk nota untuk video pelepasan cukai. Kat sini cikgu hanya terangkan sekali lalu apakah maksud setiap satu ni lah. Okay, next. Keempat adalah pelepasan anak. Okey, menurut Seksyen 48 ACP 1967, anak didefinisikan sebagai anak sendiri, anak tiri atau anak angkat yang sah menurut Undang-Undang Malaysia ataupun di luar Malaysia. Okey, syaratnya dekat sini kita tengok ada beberapa syaratnya. Berumur bawah 18 tahun, menuntut sepenuh masa di sekolah, kolej, universiti atau pertubuhan pendidikan serupa. Ketiga, berkhidmat di bawah artikelship untuk mendapatkan kelayakan profesional. Keempat, mengalami kecacatan sama ada dari segi mental atau fizikal tanpa mengira umur. Jadi dekat sini ada 4 kategori ni. Keempat ni ada orang kata apa? Nilai pelepasan cukainya tersendiri yang anda akan perlu lihat lah. Jadi apa yang anda perlu lihat, anda perlu rujuk nota 14 hingga nota 17 untuk tahun taksiran 2017 hingga 2019, dan anda perlu rujuk nota 15 hingga 18 untuk tahun taksiran 2016, manakala nota 17 hingga 20 untuk tahun taksiran 2010 hingga tahun 2015, dan akhir sekali jikalau anda ingin melihat pada tahun 2009 punya, rujuk nota 15 hingga 18. Okey, kelima adalah premium insurans nyawa ataupun KWSP. Okey, menurut Seksyen 49.1 ACP 1967, individu yang bermostatin ialah dia telah membayar premium insurans nyawa. Pertama sekali lah. Kedua, mencarum sama ada pekerja atau bekerja sendiri dalam satu skim yang diluluskan atau dalam KWSP. Dan yang ketiga, membayar caruman berkaitan dengan pencen atau skim yang diluluskan untuk balu dan anak-anak yatim di bawah mana-mana undang-undang bertulis. Okey, kat sini nombor 1, kalau kita tengok membayar premium insurans nyawa. Kat sini kalau individu yang pembayar cukai tu, dia memang ambil insurans nyawa dan dia bayarlah pada tahun tersebut. Jadi dia boleh claim untuk pelepasan cukai untuk premium insurans nyawa dia. Dan untuk caruman pekerja ataupun bekerja sendiri untuk KWSP juga dia boleh tuntut. Tapi dia punya limit dia lah. Nanti anda perlu lihat dekat dalam nota, dia ada limit dia lah yang untuk kita boleh tuntut. Ada berapa ribu je boleh tuntut. Dan yang ketiga, membayar caruman berkaitan pencen atau skim yang diluluskan untuk balu dan anak-anak yatim di bawah mana-mana bidang undang-undang bertulis. Ni kalau ada skim ataupun pencen yang kita bayar yang berkaitan, pun boleh menuntut pelepasan cukai. Okey, maka jumlah bayaran agregat dibenarkan sebagai pelepasan cukai tertakluk kepada jumlah maksimum. Menurut Seksyen 49.3, bayaran insurans yang dibenarkan adalah: pertama, insurans nyawa pembayar cukai. Maksudnya insurans peribadi pembayar cukai itu sendirilah, dia memang ambil insurans nyawa. Kedua, insurans nyawa isteri pembayar cukai. Ni untuk isteri dia. Ketiga, insurans nyawa suami jika isteri itulah sebagai pembayar cukai. Macam tadilah, suami tu dia disable ataupun memang
tak bekerja atas alasan yang tersendiri dan isteri memang pembayar cukai, so insurans tu insurans nyawa untuk suami tu pun kalau adalah pada tahun tu memang dia bayar, bolehlah claim. Keempat, insurans gabungan suami isteri, di mana mungkin dia ambil sekali untuk suami dan isteri gabungan. Kelima, insurans nyawa gabungan suami atau dua lebih isteri. Maksudnya kalau ada insurans macam tadi gabungan suami isteri, maksudnya insurans tu ada isteri ni juga ataupun dengan suaminya sekali. Tapi kalau gabungan 2 atau lebih isteri ni, boleh jadi pembayar cukai tu dia ada isteri lebih daripada satu. Kes ni memang 2 atau lebih ni memang kahwin 2 atau lebih lah kalau dia ada isteri lebih. So kat situ boleh claim. Okay, next. Okay, ini yang ke-6, premium insurans pendidikan dan manfaat perubatan. Okay, dekat sini kan, mulai tahun taksiran 1996, seseorang individu yang membayar premium insurans untuk tujuan perubatan ataupun pendidikan, sama ada bagi dirinya, isteri dan anak-anak, berhak untuk mendapat pelepasan tambahan bagi premium. Kat sini kalau dia ada ambil premium insurans untuk perubatan dan pendidikan, jadi dia layak untuk mendapatkan pelepasan lah. Selain daripada yang tadi tu, kalau kita tengok yang tadi, dia lebih kepada nyawa kan, insurans nyawa ataupun insurans yang biasa orang ambil. Tapi ni premium insurans untuk pendidikan dan perubatan, dia ada tambahan lain lah kan. Insurans ni ada banyak coverage dia. So ini premium untuk segi pendidikan dan perubatan. Jadi kat sini kalau anda ingin lihat pelepasan cukai yang dibenarkan untuk kategori ni, anda boleh rujuk untuk tahun taksiran 2017 hingga 2019, nota ke-20. Manakala untuk tahun taksiran 2016, anda rujuk nota 21, dan 2010 hingga 2015 anda rujuk nota 24, dan akhir sekali 2009 anda boleh rujuk nota 20. Okey, next. Okey, ini adalah yang ke-7, belanja perubatan kerana penyakit yang serius. Okey, jadi ini pelepasan ini akan diberikan ke atas perbelanjaan perubatan diri pembayar cukai, pasangan ataupun anak-anak. Tuntutan ini mestilah dibuat dengan resit yang dikeluarkan oleh pengamal perubatan yang diluluskan. Okey, ni biasa penyakit yang serius ni macam penyakit kritikal lah, penyakit-penyakit yang kronik lah. Kalau takat penyakit demam-demam biasa tu bukanlah. Ni macam penyakit serius, mungkin dia ada sakit jantung, tiba-tiba dia orang kata dimasukkan ke ward, kena ward kan, ataupun sakit kanser ataupun sakit-sakit yang memang kronik. Dan belanja perubatan tu ada orang kata ada dia punya pelepasan cukai yang khusus untuk penyakit-penyakit yang kronik ni. Jadi anda boleh rujuk kepada nota 6 dan nota 7 untuk tahun taksiran kesemua sekali 2009 hingga 2019. Next. Okey, ni yang ke-8, kos melanjutkan pelajaran. Pelepasan ini diberikan kepada pembayar cukai yang melanjutkan pelajaran di institusi dalam negara bagi tujuan meningkatkan kemahiran dalam bidang teknikal dan vocational. Kat sini kan setengah macam pembayar cukai tu, kalau dia macam dia dah bekerja dan tiba-tiba dia macam dia nak sambung belajar untuk memantapkan lagi dia punya skills, dia punya kemahiran apa semua tu, dan dia nak sambung master atau PhD, maksud dia rasa macam degree dia tu tak cukup. Jadi kalau dia ada melanjutkan pelajaran untuk memahirkan diri dia lagi, memantapkan lagi kemahiran dia bidang teknikal dan vocational, jadi dia layak untuk
menuntut pelepasan cukai. Jadi untuk yang ni anda perlu rujuk nota yang kelima untuk tahun taksiran 2009 hingga tahun 2019. Jadi anda boleh rujuknya. Jom kita tengok next. Okey, sekarang ni kita tengok yang ke-10, perubatan ibu bapa, di mana kat sini seseorang individu yang bermostatin layak mendapat pelepasan perubatan untuk ibu bapa. Ibu bapa merujuk kepada ibu bapa kandung dan juga ibu bapa angkat. Ni kat sini maksudnya dia tak kisah sama ada ibu bapa betul ataupun ibu bapa angkat. Tapi untuk perubatan ibu bapa ni kita kena tengok, maksudnya dia ada, memang dia ada amount untuk pelepasan cukai, tapi anda perlu tengok kepada macam limit dia. Maksudnya kalau anda macam nanti anda akan tahu lebih lanjut nanti dekat next video lagi satu, pelepasan cukai tu. Maksudnya dia kalau macam perbelanjaan ibu bapa tu melebihi daripada pelepasan yang diberikan, maksudnya dia terhad banyak tu je. Maksudnya banyak tu je lah yang kita boleh claim. Kita tak boleh claim lebih daripada amount yang telah ditetapkan dekat dalam terhad ni dalam pelepasan cukai individu pemostatin. Jadi untuk itu anda perlu rujuk nota yang kedua untuk tahun taksiran 2009 hingga tahun 2019. Okey, seterusnya pembelian alat-alat sokongan perubatan. Okey, pelepasan bagi pembelian alat-alat sokongan perubatan untuk kegunaan sendiri atau untuk isteri atau anak-anak dan juga kedua-dua ibu bapa. Maksudnya ni mungkin boleh jadi untuk sendiri, isteri, anak-anak ataupun kedua-dua ibu bapa. Jadi kita nak beli macam wheelchair ke ataupun crutch ke, macam sketcher tu kan, macam bantuan, alat bantuan sokongan perubatan lah kalau macam ada sakit-sakit yang kronik. Jadi dekat situ kita nak, macam kita nak, orang kata apabila kita beli peralatan tersebut, kita boleh tuntut pelepasan cukai. Jadi kat sini untuk ni anda perlu rujuk nota yang ketiga untuk tahun taksiran 2009 hingga tahun taksiran 2019.